Kerosakan pada kabel dasar laut di Laut Merah mengganggu rangkaian telekomunikasi dan memaksa penyedia perkhidmatan untuk mengubah laluan sebanyak 1/4 trafik antara Asia Barat dan Eropah, termasuk trafik internet. Kabel milik 4 rangkaian telekomunikasi utama telah dipotong menyebabkan gangguan ketara kepada rangkaian komunikasi di Asia Barat, menurut syarikat telekomunikasi Hong Kong HGC Global Communication. HGC menganggarkan bahawa 25% trafik antara Asia dan Eropah serta Asia Barat telah terjejas. Syarikat itu berkata ia sedang mengubah laluan lalu lintas untuk meminimumkan gangguan kepada pelanggan dan juga menghulu bantuan kepada perniagaan yang terjejas. HGC tidak menyatakan bagaimana kabel terbabit telah rosak atau siapa yang bertanggungjawab. Seacom yang berpangkalan di Afrika Selatan yang memiliki salah satu sistem kabel yang terjejas memberitahu bahawa pembaikan tidak akan bermula sekurang-kurangnya sebulan lagi. Sebahagiannya disebabkan tempoh masa yang diperlukan untuk mendapatkan permit untuk beroperasi di kawasan itu. Kabel dasar laut adalah kuasa halimunat yang memacu internet dengan banyak yang dibiayai sejak beberapa tahun kebelakangan ini oleh gegasi internet seperti Google, Microsoft, Amazon dan syarikat Indo Facebook Meta. Kerosakan pada rangkaian dasar laut ini boleh menyebabkan gangguan internet yang meluas seperti yang berlaku selepas gempa bumi Taiwan pada tahun 2006. Pemusnahan kabel di Laut Merah berlaku beberapa minggu selepas kerajaan rasmi Yaman memberi amaran mengenai kemungkinan pemberontak Houthi akan menyelesaikan kabel terbabit. Militan yang disokong Iran telah pun mengganggu rantaian bekalan global dengan menyerang kapal komersial di laluan air yang penting itu. 2 pengunjung cedera selepas tercampak dari alat permainan di Pestaria berhampiran kompleks sukan likas di Kota Kinabalu, Sabah. 2 mangsa masing-masing lelaki dan wanita dewasa itu dipercayai terjatuh dari permainan sotong ride yang bergerak. Beberapa video dan gambar kejadian terbabit tular di laman sosial. Ketua Balai Polis dan Penyelamat Kota Kinabalu, Timbalan Penguasa Bomba, Ordin Gilu berkata pihaknya menerima panggilan kecemasan berhubung kejadian pada jam 8.58 malam. Katanya sepasukan anggota termasuk pegawai bersama unit bantuan perkhidmatan kecemasan diarah ke lokasi kejadian. Mangsa diberi rawatan awal sebelum dihantar ke Hospital Queen Elizabeth untuk rawatan lanjut. Kami terkejut apabila pemandu jengkaut memberitahu jumpa tulang di tepi dan belakang rumah sewa terbiar. Itu antara kenyataan Muhammad Daniel Sain, individu yang menunjukkan lokasi penemuan 6 ketul tulang ketika kerja pembersihan tapak di sekitar kawasan terbiar itu. Menurutnya pada hari penemuan itu, dia bersama rakan sibuk berniaga ikan di tepi jalan besar sebelum dimaklumkan oleh pekerja pembersihan berluka mengenai penemuan tulang itu. Katanya saya dan rakan lihat sendiri di mana tulang itu ditemui, ada di tepi dan juga di belakang rumah. Boleh dikatakan bersifat-sifat pada ketika itu, pekerja pembersihan berluka itu kemudian mengumpulkan kesemua 6 tulang sebelum memaklumkan kepada polis. Petang hari itu juga polis datang untuk menjalankan siasatan. Pekerja kedai ikan itu berkata tulang itu ditemui tidak jauh dari lokasi penemuan rangka ibu tunggal yang dibunuh di Kenali Bela tempoh hari. Katanya ada kemungkinan ia dimakan haiwan liar sebelum ditinggalkan di situ. Polis mengesahkan menemui 6 tulang iaitu betis, peha dan keting oleh orang awam pada jam 11.30 pagi 28 Februari lalu. Bagaimanapun, polis belum mengesahkan sama ada ia milik Bella atau milik Syarmila Samsusah yang mati dibunuh. Muhammad Daniel berkata kawasan itu sebelum ini dipenuhi berluka dan terdapat juga haiwan liar seperti biawak. Rumah sewa terbiar itu adalah lokasi penemuan rangka Bella selepas 36 hari dilaporkan hilang sejak malam 14 Disember lalu. Seorang remaja lelaki kurang upaya ditemui lemas selepas terjatuh ketika bermain air di parit di Taman Wawasan Kulai Johor pada Rabu. Menurut Ketua Polis Daerah Kulai, Tan Siling, pihaknya menerima panggilan berhubung insiden itu pada jam 9.40 malam Selasa daripada seorang lelaki tempatan yang memaklumkan anak lelakinya itu telah dibawa arus ketika bermain dalam parit di Jalan Merpati. Katanya siasatan yang dijalankan mendapati mangsa bersama rakannya telah bermain dalam parit yang berarus deras ketika cuaca hujan. Sejurus menerima maklumat tersebut, operasi mencari dan menyelamat telah dijalankan oleh pasukan polis bersama pasukan bomba. Namun operasi tersebut dihentikan pada jam 2 pagi Rabu kerana keadaan cuaca yang buruk. Operasi diteruskan pada jam 9 pagi Rabu dan hasilnya mayat mangsa telah dijumpai sekitar jam 12.30 hari di kawasan parit Taman Sarjana Impian yang berada sekitar 4 km dari tempat mangsa dilaporkan hilang. Beliau berkata mayat mangsa kemudian telah disahkan oleh keluarga dan operasi mencari dan menyelamat ditamatkan. Siasatan polis mendapati tiada unsur jenayah berlaku dan kes diklasifikasikan sebagai mati mengejut.